Datuk Yang Dipertua, 5 hari bulan Oktober selesai perbincangan antara menteri-menteri di Atlanta, Georgia. Pengumuman telah dibuat. Kerajaan secara keseluruhannya berpuas hati dengan hasil rundingan. Kita sedia maklum ada untung dan ada faedah untung, ada juga perkara yang menimbulkan cabaran kepada kita. Kita tak pernah kata bahawa TPP ini 100% baik belaka. Ya, kita mengakui bahawa ada baiknya, ada juga perkara yang menimbulkan cabaran. Tapi secara keseluruhannya kerajaan pendapat bahawa ia boleh memberi manfaat kepada kita. Dan integrasi di kalangan jika TPP ini selesai, sekarang ini ada beberapa perkara lagi walaupun perbincangan rundingan telah pun selesai di Atlanta, tapi ada beberapa perkara teknikal yang masih belum diselesaikan lagi. Saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini, dan apabila selesai semua, insya-Allah akan dihebahkan kepada umum, dan seperti yang dijanjikan satu perbahasan akan diadakan dalam Parlimen dan ketetapan akan dibuat Dewan Rakyat sama ada Malaysia nak menyertai TPP ataupun tidak. Antara perkara yang kita rasa yang boleh memberi faedah pada Malaysia, yang pertama ialah market access ataupun akses pasaran. Ya. Sektor-sektor seperti tekstil, kelapa sawit, electrical, elektronik, ini satu perkara yang penting khususnya bagi pasaran negara-negara yang belum kita ada FTA. Ini adalah Amerika Syarikat, Kanada, Mexico dan Peru. Yang kedua, kita telah berjaya untuk mempertahankan dasar Bumiputera. Dasar Bumiputera diiktirafkan dalam FTA, dimasukkan dalam perjanjian khususnya berkaitan dengan perolehan kerajaan. Ini satu perkara yang kita rasa amat penting kerana saya tahu ini merupakan kebimbangan masyarakat Bumiputera. Ada yang menyatakan bahawa dengan TPP maka Bumiputera akan hilang segala-galanya. Saya ingin memberi jaminan bahawa kita telah berjaya untuk memastikan bahawa dasar Bumiputera ini dapat diteruskan. Mengenai ubat, satu perkara yang penting, juga kita tidak mengubah ciri-ciri utama dasar paten negara yang sedia ada, terus kekal, dan pada pandangan kerajaan insya-Allah harga ubat tidak akan naik melalui TPP ya. Itu pada pandangan kerajaan. Jadi Datuk Yang Dipertua, kenapa kita berunding dengan negara-negara, 11 buah negara termasuk Malaysia 12, kerana kita sebagai sebuah negara perdagangan bergantung pada dunia, kita rasa elok kita terlibat sama, dan kalau kita tak termasuk dalam rundingan ini mungkin kita akan kerugian dari segi pelaburan, dan kita harus ingat bahawa pelaburan Malaysia di luar negara melebihi pelaburan asing dalam negara. Ya, maknanya kita perlu pelabur-pelabur kita di luar negara juga mendapat perlindungan daripada TPP. Jadi sebagai contoh, duty import barang-barang tekstil Amerika Syarikat umpamanya 73% daripada ekspor ini akan dimasukkan serta-merta. Dengan kuasanya TPP ini akan menguntungkan syarikat-syarikat tekstil. Ya, kita juga telah berjaya merundingkan penghapusan duty import kepada barangan getah, minyak sawit, alat ganti otomotif. Ini antara contoh-contoh. Jadi Datuk Yang Dipertua, ASEAN telah berjaya untuk meningkatkan integrasi ekonomi. Malaysia telah mendapat faedah yang besar, pelaburan, perdagangan, pelancongan. 70% yang Menteri Pelancongan ada di sini, 70% daripada pelancong dari yang masuk ke Malaysia datang dari negara ASEAN. Ini adalah kerana integrasi kita yang lebih rapat, dan kita yakin bahawa pendapatan kita dalam TPP juga akan beri faedah kepada negara kita Malaysia. Apapun kita akan bentangkan hasil dengan izin cost benefit analysis. Ia belum dimuktamad lagi perjanjian ini, dan ahli parlimen akan buat keputusan sama ada Malaysia hendak menyertai perjanjian ini ataupun tidak. Apabila tiba masanya, kita jangka dalam tempoh kira-kira 3 bulan, ya. Mungkin lepas belanjawan, mungkin kita belum berunding dengan Dewan Rakyat, dengan Speaker Dewan Rakyat, perkara ini ataupun TPP akan dibentangkan dalam Parlimen untuk perbahasan dan ketetapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.